Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala: Syahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maksudnya firman Allah Ta'ala, bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia dan keterangan, dan menjadi pemisah di antara perkara yang hak dan yang batil. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, kita berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan. Salah satunya ialah kerana diturunkan kepadanya Al-Quranul Karim. Di saat baginda Nabi SAW wafat, penduduk Madinah tidak dapat menerima berita khabar berkenaan dengan kewafatan Nabi SAW. Semuanya jadi lesu. Bilal sehingga tidak dapat, sebab tidak dapat nak melakukan azan. Penduduk Madinah sayu, habis putus semangat, tak ada semangat kerana mendapat berita Nabi wafat. Begitu juga para sahabat yang lain, antaranya Sayyidina Umar yang mengangkat pedang lalu berkata, barang siapa yang kata Muhammad mati, aku pancung leher. Kerana tidak dapat menerima berita yang sangat sedih, maka sebahagian daripada sahabat dan ahli keluarga Nabi SAW mengurus jenazah Nabi, dan sebahagian yang lain para sahabat berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah di Madinah. Saqifah Bani Sa'idah sekarang ini adalah jadi tempat, antaranya adalah kilang cetak Al-Quran. Sesiapa yang pergi ziarah di Madinah, umrah di Mekah, ziarah di Madinah, kalau pergi dicetak di kilang cetak Al-Quran itulah tempat dia. Sahabat berkumpul nak pilih siapa yang akan mengganti Nabi SAW. Ada di kalangan mereka ni lantik orang dia, kalangan ni lantik orang dia, kalangan ni lantik orang dia. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq bangun mengatakan, ayyuhan nas, fa in kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammadan qad mat, fa in kana ya'budullah fa inna Allaha hayyun la yamut. Wahai manusia, sesiapa yang beriman kepada Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah pun mati. Tetapi sesiapa yang beriman kepada Allah, sesungguhnya Allah itu maha hidup dan tidak mati. Akhirnya Abu Bakar dilantik menjadi khalifah. Selepas peristiwa itu berlaku penyelewengan di kalangan umat Islam. Ada di kalangan mereka yang mengaku jadi nabi, bertindak jadi nabi palsu.
ramai di kalangan umat Islam keluar daripada Islam, murtad, kerana dah tidak ada Nabi SAW. Habis terpesong. Lalu Abu Bakar mengarahkan untuk memerangi golongan murtad ini, golongan yang mengaku jadi Nabi ini, golongan yang telah keluar daripada Islam. Abu Bakar mengarahkan supaya kita berperang memerangi golongan ini. Lalu disediakan bala tentera untuk berperang. Di kalangan tenteranya itu, antaranya di barisan hadapan adalah para hufaz, iaitu di kalangan sahabat yang di dadanya adalah penghafaz Al-Quran. Di kalangan hafiz-hafiz yang menjadi frontliner untuk berhadapan dengan golongan murtad. Akhirnya peperangan itu berlaku, diberi nama Al-Yamamah. Berlakulah peperangan sehingga ramai di kalangan umat Islam mati syahid, dan menjadi kebimbangan Abu Bakar As-Siddiq. Di kalangan yang gugur syahid itu adalah penghafal Al-Quran, sedangkan Al-Quran belum lagi dikumpulkan untuk menjadikan satu mushaf. Al-Quran berada di dada-dada pada sahabat, ditulis pada kulit-kulit kambing, kulit-kulit binatang, kulit-kulit kayu. Lalu mari kebimbangan Abu Bakar kerana melihat sahabat-sahabat yang gugur syahid di kalangan penghafaz Al-Quran. Ada riwayat mengatakan 500 orang, ada riwayat yang mengatakan 7 hingga 700 orang yang mati syahid di kalangan hafiz. Lalu Abu Bakar memanggil beberapa sahabat, antaranya Zaid bin Thabit. Wahai Zaid, aku tugaskan kepada kamu untuk mengumpul Al-Quran. Tiba-tiba Zaid menengung nak kumpul Al-Quran. Tak boleh nak tidur, menengung tugas yang Abu Bakar beri kepada dia. Akhirnya pergi jumpa balik Abu Bakar. Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, izinkan aku nak tukar tugas aku ni. Dia pergi wayak ke Abu Bakar, minta nak tukar tugas. Abu Bakar tanya, mu nak tugas apa? Berilah aku tugas alih bukit. Berilah aku ni tugas alih bukit, daripada aku ditugaskan untuk kumpul Al-Quran. Tuan-tuan muslimin muslimat, Zaid bin Thabit kata rela alih bukit lagi. Tuan-tuan bayangkan tugas nak alih bukit. Bukit duduk sini pada kemuting, nak alih lubuk-lubuk 5 arah contohnya. Rela buat kerja tu lagi daripada nak menerima tugas kumpul Al-Quran, satu tugas yang sangat berat. Pendekkan cerita, akhirnya Al-Quran berjaya dikumpul, sehinggalah menjadi satu mushaf yang lengkap, sehinggalah sampai kepada kita pada hari ini. Kita nak saiz dalam kocek ada, kita nak saiz sebesar tapak tangan ni pun ada, kita nak saiz mushaf Al-Quran tu 2 tapak tangan pun ada, nak besar ni pun ada, nak besar lagi pun ada, sehingga ada di hujung-hujung jari tuan-tuan muslimin muslimat pun ada di dalam telefon bimbit masing-masing. Soalnya kita ada, bagaimana jiwa kita ini dengan Al-Quran? Cukupkah kita beri masa kita kepada Al-Quran untuk membaca? Bagaimana teruknya para sahabat nak kumpul Al-Quran sehingga jadi mushaf kepada kita hari ini, dimurnikan balik, diwarna-warnikan, diberi tanda mat lagi, di itu lagi, diedit itu lagi,
nak memudahkan, nak menyenangkan kepada umat Islam. Di mana kita bersama, di mana kita, jiwa kita dengan Al-Quran. Kita menyambut nuzul Al-Quran, kita bercuti kerana satu peristiwa yang sangat besar, peristiwa yang agung bagi umat Islam, kerana turunnya Al-Quranul Karim sampai kepada kita pada hari ini, bermacam-macam saiz, bermacam-macam kedudukan. Di mana kita, bagaimana kita membaca Al-Quran, apakah waktu kita dengan Al-Quran, berapa minit waktu kita dengan Al-Quran. Tiap-tiap tahun kita sambut nuzul, tiap-tiap kali nuzul, tiap-tiap kali cuti. Apakah pengajaran yang kita nak ambil daripada nuzul Al-Quran ini? Nabi ajar kepada kita membaca. Baca dulu. Dia ajar kita membaca Al-Quran, sehingga diberi ganjaran pahala di bulan Ramadan ini. Bukan sahaja perkataan kalimah ayat yang kita baca, malah dilipat kali ganda, dikira bagai huruf, dikira mengikut huruf yang kamu baca. Hatta huruf muqatta'ah pun, al-ahruful muqatta'ah pun dikira kamu mendapat pahala dan dilipat kali ganda pahala membaca Al-Quran. Lebih-lebih lagi di bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi marilah kita ambil semangat yang lepah-lepahlah. Semangat bulan ini, Ramadan tahun ini, sempena dengan nuzul Quran ini, kita kena beli jiwa kita dengan Al-Quran. Sebagaimana kita biasa beli jiwa isteri, kita biasa beli jiwa suami, beli jiwa anak, bawa pergi berjalan, kita kata beli jiwa anak hari ni. Dalam masa 24 jam satu hari, kita kena ada jiwa kita dengan Al-Quran. Kalau jiwa anak kita boleh spend sehingga 2 jam, satu petang 2 jam, 2 jam setengah sampai ke maghrib. Al-Quran hanya memerlukan 5 minit, 10 minit sahaja untuk kita baca, sehingga Al-Quran ini dapat menerangkan hati kita, melunakkan hati kita. Istiqamahlah kita dengan membaca Al-Quran, dan kita kena letak keyakinan pada kita. Kita kena azam bagi tahun ini, bermula Ramadan ini, satu hari kita tidak boleh tinggal untuk kita baca Al-Quran. Ada orang dia baca, tahu dia baca apa yang dia pandai baca saja. Tak apa, baca ayat lazim. Tetapi oleh kerana Al-Quran ni satu kitab suci yang memerlukan wuduk untuk memegang, disitulah roh kita membaca Al-Quran. Bukan kita buat sembrono, tak apalah Quran, berdebu Quran di rumah. Sebab apa? Sebab dah ada dalam application, ada dah dalam telefon ni. Kita kena latih diri kita, azam, kita kena buat dalam satu hari. Kita berwuduk, kita pegang Al-Quran. Dengan ada wuduk, kita pegang Al-Quran dan kita baca mushaf yang kita pegang itu. Ambil masa 5 minit, walaupun sedikit, tetapi istiqamah. Dengan satu hari kena ada jiwa kita ni dengan Al-Quran. Jangan kita beralasan, tak apa, ayat lazim ni sudah gede bibir mulut, bawa kereta kita baca. Yalah, lebih baik pada dok langsung daripada tidak baca langsung, lebih baik begitu. Tetapi lebih baik lagi bila ada roh, macam mana ilmu Al-Quran itu, kita ada roh. Ambil wuduk, duduk pegang Al-Quran, dan kita baca mengambil masa 5 minit hingga 10 minit.
Jangan kita tiap-tiap tahun kita cuti nuzul, tiap-tiap tahun kita cuti nuzul. Dan kita tahu bagaimana peritnya para sahabat menjadikan, mengumpul ayat-ayat Al-Quran ini sehingga menjadi mushaf yang sangat komplit untuk kita terima pada hari ini. Jadi mari kita berazam, kita mula dengan Ramadan tahun ini dan istiqamah sehingga ke bulan-bulan yang lain, dan akan bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita dan merahmati kita semua. Setakat itu sahaja. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.